Asalkan mak ada. Macam Isma selalu lah, setiap malam macam sebelum tidur Isma terfikir, macam mana kalau mak Isma satu hari nanti tak ada kan. Macam apa yang akan jadi kat Isma. Sebab apa Isma buat sampai sekarang semuanya atas mak ke. Memang hidup nak banggakan mak ke. Semua yang jadi cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga kepada anda yang sedang mendengar di podcast Spotify Borak Sini Habis Sini. Kita ada sayang. Jangan terlalu sayang pada dia. Isma Sahani in the house, y'all. Ya, hai. Terima kasih Isma sudi datang ke studio kita yang tak seberapa ini. Terima kasih juga menjemput Isma. Sebenarnya Isma yang berterima kasih. So tahniah hari ini 17 hari bulan Jun. Akhirnya sayang-sayang dah diperdengarkan untuk anda semua yang menanti tu kan. Aku ada baca juga komen-komen korang kat bawah-bawah. Kita itu kan rekod persembahan Isma dekat Rumah Terbuka Universal. So adalah kita buka komen biasalah kan. Nak tengok komen korang kan. Macam-macam lah komen kat situ kan. Saya dah baca. Saya dah nak jelaskan benda ni. Sagi kita tanya sebab borak sini habis sini. Pastinya ada soalan-soalan yang panas ke. Yang penting air kita orang minum hari ni air kosong, tak ada penaja. Air kosong yang panas. Try tengok reaction sikit. Bismillah. Panas. Okey, panas. Macam itulah soalan-soalan kita yang akan tanya Isma. Sebab dia budak baik. Budak baik, anak mak kan? Lebih kurang. Anak mak ni Isma umur berapa dah sekarang? 24 dah. 24 Tup sebab PKP pun tolak PKP patutnya. Sebab PKP tu mengurungkan diri kita. Saya rasa macam 2 tahun tu membazir. Ada hikmah lah juga kan. Betul. Bagi Isma, apa hikmah PKP ni? PKP ni lagi banyak dengan family lah. Kan? Dulu sebelum PKP pergi sana sini dengan show dia. Kadang-kadang family pun diorang pun ada kerja masing-masing kan. Jadi balik rumah lewat malam mana jumpa. Esok pagi tak sempat juga nak jumpa. Jadi PKP So spend PKP dekat Sungai Besar? Bukan, dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh So Sungai Buloh tinggal dengan family ataupun masih dengan family tapi family yang lah. bujang Tapi bujang. Sungai Besar tu kampung Kampung. Saya besar kampung. kampung. Awak dibesarkan lah. Saya dibesarkan. Lama juga saya duduk kat kampung. Dari kecil sampailah umur saya umur saya 18. Study pun area Sabak Berenam tu juga. Okey, kita bercakap pasal lagu yang dilancarkan hari ni, hari Jumaat Biasanya kalau lagu-lagu ni semua dilancarkan ataupun dirilis hari Jumaat. Tahu tak kenapa? Afdal. Setahu saya Islamiknya. Tapi Afdal. mengikut itu satunya. Satu lagi sebab mungkin esoknya cuti Sabtu. Jadi mungkin kemungkinan lah sebab Dan ada satu sebab kenapa semua lagu kalau kita perasan kan dikeluarkan hari Jumaat. Dan kalau hari Khamis semua filem dikeluarkan hari Khamis. Perasan tak? Filem yang dirilis ataupun ditayangkan dekat Pawagam dikeluarkan pada hari Khamis. So hari Jumaat adalah merupakan hari untuk lagu. Lagu-lagu baru akan disiarkan hari Jumaat. So dia ada jalan cerita dia. Kita tak nak bahas pasal tu sebab kita nak bahas pasal sayang-sayang ni yang katanya menjadi tapi viral. Saya macam nak tahu dah benda tu. Okay, komen guys. Komen kat bawah guys. Kenapa semua lagu dirilis pada hari Jumaat? Ada sebabnya. Bukan sebab Afdal tu. Okay, hari ni semua orang dah dengar. Sebenarnya dah dengar dah. Dan kita pun banyak komen pasal persembahan Isma secara live hari tu. Okay, soalan borak sini habis sini. Bila dikatakan persembahan Isma Sahani sayang-sayang tu kan. Kenapa orang kata tak sampai macam universe ke apa? Macam nyanyi secara live out lah. Semua kata macam apa ni nyanyi live
tak best, tapi nyanyi dekat studio best. Okay, sebenarnya cerita dia macam ni. Isma pergi orang kata apa? Sebelum ni apa? Mana rumah terbuka? Bukan. Soundcheck. 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 Okay. Pergi soundcheck macam okey biasa. Lepas tu naik je. Isma tak dapat dengar dengan jelas tau. Suara Isma. Jadi Isma pergi ke sana, tak dapat juga pergi sini, tak dapat juga. Lepas tu dah settle perform. Lepas tu manager Isma Bahmir lah. Ma, kau tak hit note tau. Kau tak hit. Sebab saya nyanyi note tu je. Dia macam kalau dalam muzik kan, yang saya belajar lah, ni key-nya saya lalu di sini je. Lalu je kat situ. Saya tak hit note tu. Saya rasa saya dah hit note. Bukan ke ada monitor kat depan? Sebab saya berjalan dekat monitor ni. Berjalan kat monitor ni, suara kuat. Lepas tu berjalan kat monitor ni, suara tak dengar pula. Jadi saya dah pening dah tu. Tapi mungkin itu semua kesilapan saya lah. Dah lah first time kan. Lepas tu nervous pula, sebab orang ramai masa tu. Esok Tok T ada kat depan, siapa tak ada kat depan. Itulah pasal. Semua hati-hati kat depan. Lagipun Khamis kan tu hari Jumaat kan? Jumaat. Khamis tu baru settle. Sebab waktu demo lagu tu kan macam tu. Jadi satu malam tu Isma duk dengar lagu tu ulang-ulang. Sebab berbeza dengan demo. Jadi nak kena hafalkan rentak dia macam tu. Part yang problem Isma fikir sangat, dia dalam nyanyian ni, penyanyi ni dia tak boleh fikir lirik. Dia tak boleh, contohnya rangkap ni, kita dah nak kena fikir rangkap ni. Dia tak boleh macam tu. Jadi waktu tu Isma macam dah terfikir benda tu. dah Isma dia terfikir benda tu. terfikir ke depan. Terlalu ke depan. Sebab ada part yang sayang terlalu sayang. Isma terlalu ingat benda tu. Sayang jangan sampai terlupa benda tu. Isma problem kat situ lah. Live kalau lagu sendiri macam lagu derita dah biasa, lagu yang lain-lain dah biasa. Tapi lagu baru-baru problem macam tu lah biasanya. Tak apa, past is past. So akan datang pastinya Isma nak menjanjikan persembahan yang terbaik untuk sayang-sayang ni. Betul. Permintaan dia tinggi ni. Betul. Viral sampai sekarang ni, ada yang letak dekat YouTube kan secara haram kan dia petik daripada Isma buat live ke, aku tak tahu, tapi adalah dia letak banyak akaun yang macam tu kan. Dia masa artis buat live, dia angkut letak kat YouTube. Itu orang artis tu pun belum lagi lancar kan. Bagi satu itu berbalik lagi sekali lah kesilapan Isma juga kan. Sebab Isma je kesian juga kat diorang. Diorang sikit-sikit ada ke yang dah full, nak dengar yang full. Isma pun ada cakap dekat live tu, timeline Isma ada cakap, korang boleh record tapi jangan post kat mana-mana. Dengar sendiri je lah kan. Tapi ada yang biasa manusia juga kan. Biasalah. Actually itu bukan lagu yang pertama lah. Rasanya sebelum-sebelum ni Isma ni jenis belanja, dia baik. Korang nak suruh apa dekat live masuk kan? Dengar je ataupun tengok je Isma live dekat TikTok ke dekat IG, korang suruh dia buat apa, dia akan layan je. Layan ke Tapi tu lagu-lagu lain pun sama juga. Lagu macam derita sekarang ni dah 30 juta 30 juta yang ori lah, yang official. Macam apa official. Wih, 30 juta dulu yang unofficial punya ada orang upload buat juga liriknya. Waktu tu dah lama dah 20 juta dah. Lepas tu dia cuba nak monetize 3 kali. Lepas tu kena block strike terus. Isma, kita tak sabar nak dengar pengertian. Kali ni kita nak bedah lagu lah. Banyak cerita daripada lagu sayang-sayang ni. Katanya yang tadi yang sebelum ni kan Budi interview Isma kan. Isma cakap masa chorus tu ada orang anggap lagu ni khas untuk gay lah, sebab ni macam-macam penterjemahan. Dia subjektif lah Isma kan. Betul. Sebab bila lagu ni dia tengok pada orang tu lah. Tapi yang penting ada cerita, plot lah. Itu yang lagu ni menjadikan lagu ni viral kan. Okay Isma, ceritakan
macam mana dapat lagu ni kan, idea daripada mana, lepas tu pula kita nak tahu pengertian di setiap bait chorus tu semua. Kita bagi peluang untuk Isma. Okay, bermulanya sayang-sayang ni waktu bulan puasa waktu tu kan. Isma macam terfikir nak buat balik yang dekat Ask Me Anything kat story. Isma selalu buat dulu lama lah, dalam 2019 macam tu. Isma suka buat bikin lagu 15 saat dekat story. Jadi ya, Isma buat lah question, minta diorang share lah diorang punya cerita ke apa ke, nak buat satu lagu tu kan berdasarkan cerita diorang. Lepas tu Isma ada tertarik dekat satu question ni kan, dia bagi pendapat dia. Dia kata, lupa ayat dia, bang buat lagu, saya suruh kawan saya kenal dengan ex saya, lepas tu tinggalkan ex saya. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. Katanya dia nak prank lah. Dia nak suruh, okay, boleh tak awak pikat ataupun bercinta dengan kau, pergilah dekat, approach lah dia. Lepas tu kau tinggal dia. Macam tu. Jahat Itu cerita dia, bukan cerita saya. Bukan Bukan. Okay, teruskan. Jadi dari situ Isma macam terfikir, menarik ni kan. Lagi satu, Isma tak pernah buat lagu-lagu macam tu. Banyaknya lagu sedih, jiwang, kecewa. Sebab yang banyak bagi cerita, bagi pendapat pun sikit-sikit kecewa. Lepas tu Isma terfikir, bolehlah ambil cerita dia ni. Okay. Dan lagu sayang-sayang melodi tu, Isma dapat dari waktu puasa tu kan tengah viral lagu Indonesia, yang lagu dengarkanlah di sepanjang malam tu kan. Jadi Isma pun macam cadang nak bukan lagu tu. Lagu tu pun viral kan. Lagi satu yang berapa lama aku memikirkanmu. Tu irama dia sikit-sikit lah, ada vibes jadi macam tu. Isma terfikir, tengah melodi macam ni, tengah ini. Isma try lah buat melodi dulu. Sayang melodi lirik sekali lah. Tak, Isma juga. Biasa Isma buat melodi dulu, melodi baru melodi ni humming dulu. Lepas tu isi. Baru isi lirik betul? dia. Okay. Jadi dah buat melodi, lepas tu buat lirik, post dekat IG. IG kurang sambutan sebab IG Isma slow. Post dekat TikTok saja sebenarnya. Dua-dua slow. IG slow, TikTok slow. Masa tu kan. Masa tu. Okay. Lepas tu post lah kat TikTok. Dalam sejam lebih dapat 200k. Lepas tu komen pun banyak yang positif kan. Biar dah nak dekat 2 hari rasanya. 2 hari 1M kan. 1M. Lepas tu manager Isma call. Manager Isma memang macam tu. Dia apa-apa yang Isma buat, dia akan call. Dia akan tanya, tu lagu cover ke lagu kau? Dia. Saya cakap, tu lagu saya, buat saja kan. Bagus tu, positif tu. Kita release lah, kita buat release untuk next single. Kata. Jadi Isma pun hari tu juga Isma buat full song. Buat demo lah, full song. Verse dia buat dalam 30 minit macam tu lah. Isma buat lagu biasanya dia kalau dah dapat chorus, bagi Isma nak dapatkan verse tu mudah lah bagi Isma. So proses dia kena siapkan chorus dulu. Siapkan chorus baru verse. Baru buat verse. Intro. Okay. Jadi buat. Lepas tu bagi dekat manager. Waktu tu nak dekat raya dah. Ramai dah orang request release. Masa tu viral lah. Dah viral TikTok dah. dekat semua orang buat trend lah. Dah. Termasuk aku. Betul tak Isma? Sebab dengar je lagu ni best tu. Macam lagu baru ke apa ni kan. Tengok best lah. Terus buat tengok ramai buat trend ni. Sebab TikTok ni dia grow dia punya algoritma dia lain macam tau. Sekali kita dengar trend tu,
Misalkan katalah kita tutup TikTok, lepas tu malam tu kita buka balik kan. Kita scroll, memang Masih orang ada akan lagi. orang lain pula akan betul. ada lagu tu trend tu. Itu yang membuatkan TikTok ni, dia algoritma dia cepat. Betul. Dia kalau apa-apa kan, tambah-tambah lagi kalau orang komen, orang share, orang kongsi semua dekat social media apa semua kan. Komen-komen semua, tu yang membuatkan dia naik. Dia kira betul. FYP tau. Betul. So aku pun terus lah kan. Macam lagu ni lain macam dia punya plot ni. Aku nak interview jugalah Ismail kan, borak pasal lagu ni kan. So kita pun dah 2 kali lah kan. So termasuk ni 2 kali lah cerita pasal ni. So you guys yang nak tahu kita punya perbualan, ada first time kita jumpa dekat Rumah Terbuka Universal tu. Korang boleh check out dekat situ. Tapi mungkin kita akan mendalami lagi lah maksud dia. Cerita dah habis So kiranya banyak pelbagai tanggapan, pelbagai persepsi. Biasalah orang kan, otak lain-lain. So penerimaan orang yang orang kata macam bila part chorus tu dia anggap macam lagu ni macam untuk gay ni, macam lelaki untuk lelaki. Okay. Ya, sebab dia lagu tu dia bermain dengan 3 orang tau. Okay, 3 watak. Ada 3 watak. 3 watak. A, B, C. 2 lelaki, seorang perempuan kan. 2 lelaki, seorang perempuan. Isma fikir nak buat lirik tu dalam 2 chorus tu je. Agak susah. Bagi Isma agak susah nak buat lirik bagi orang faham. Yang mana faham lah. Yang tak faham yang kata lagu ni sebenarnya lagu untuk lelaki dan pasangan ke, lelaki perempuan ke, atau gay ni kan. Sebab dia orang tersilap dekat chorus kedua yang jika benar perbuatan lebih penting dari kata, apa kau happy ku pergi tanpa kata, atau balik sama dia teman baik. Teman baik tu. So orang salah faham dekat teman baik lah. Orang salah faham dekat atau balik sama dia teman baikku. Sebenarnya dia kan dekat chorus Isma terangkan lah, kat chorus awal dia kan, jika benar perbuatan lebih penting dari kata. Sebab jalan ceritanya Isma buat lagu tu, perempuan tu tinggalkan kawan saya, lebih kurang macam tu lah, kawan saya, disebabkan effort. Effort tu apa tu? Dia cuma kata-kata je lah, yang macam I sayang you, I cintakan you, tapi perbuatan tak buat pun apa-apa. Cuma kata-kata. Cuma kata-kata. Sebab itulah dekat tu, jika benar perbuatan lebih penting dari kata. Lepas tu, apa kau happy ku pergi tanpa kata. Kan Isma sekarang jadi yang tukang geng kaki game tu kan. Isma tanya dekat dia, apa kau happy? Happy tak? Aku ni pergi tanpa kata pula. Kalau betul kata-kata tu tak penting, happy tak aku ni? Tak, pergi macam tu je, tanpa kata-kata. Macam tu lah pertanyaan macam tu. Atau balik sama, atau kau nak balik dengan kawan aku, atau balik sama dia teman baikku yang kau pernah tinggal dulu. Macam tu. Kalau orang tak tahu kan, macam aku nak layan je chorus kan. Lantak kan. Lagu ni macam mana kan. Kadang-kadang pening lagu dia. Sebab plot dia, sebab kata Isma tadi, dalam masa 20 saat ataupun 15 saat kau nak bagi lirik macam tu. Lepas tu pula nak semua benda ada dalam tu. Nak ceritakan satu cerita dalam chorus tu susah. Lepas tu Isma buat sampai verse. Jadi kalau orang dengar yang full songnya, dia orang faham. Isma rasa dia orang faham. Isma, pelancaran difahamkan ditunda untuk sampai 17 ni mungkin ditunda. Sepatutnya Jumaat lepas. Sepatutnya. So apa cerita? Sebenarnya cerita dia waktu shoot untuk lirik video sebenarnya hari Jumaat hari ni. So hari ni dilancarkan video music lirik video sebenarnya. Tapi orang tak tahu video. ni. Orang tak tahu sebab tak mention pun. Kita siar lagi. Ya, tapi mungkin lepas je
kita siar ni diorang dah tengok kat YouTube. Dah Sebenarnya tengok YouTube. itu cuma lirik video. Lirik video. So orang faham apa? Orang faham video music. Orang yang mungkin ingat music video. Video music. Sebab sebelum ni kan Isma ada promote siapa-siapa yang nak jadi kasih ke siapa yang nak berlakon yang nak berlakon siap ada casting semua casting, kan. betul. Tapi takkanlah dalam masa terdekat cepat sangat. So yelah. mungkin orang kata macam yalah video lirik pun okey lah kan. So apa yang ada dalam video lirik kononnya kita dah tengok kan. Okay, dalam video lirik tu dia just video simple-simple je. Semua buat rush basking. Macam pergi dekat depan sekolah basking. Okay. So ambil yang kat situ lah. Ambil kat yang situ saya ada banner saya juga. Isma Sani. Betul. Itulah. Itu untuk lirik. Menarik juga. Kira macam video muzik tu. Sebab orang faham lirik muzik ni kadang-kadang penyanyi asal tak ada pun dalam tu. Kadang-kadang dia letak grafik yang entah apa-apa kan. Kadang gambar je seketul lepas tu lirik. Itu dah kira macam video muzik itu baru video lirik guys. Kalau nak tengok sebab dia casting berbalik casting yang main tadi. kita nak tahu sepanjang casting tu ada ke yang orang kata yang berkenan di hati. Saya nak jawab yang tadilah dulu sebab saya tak terjawab lagi. Apa dia yang mana? Yang kenapa ditunda tu? Kenapa ditunda? Sebenarnya waktu shooting untuk lirik video tu semua dah bincang-bincang. 10 hari bulan 10 hari bulan ni. Okey 10 hari bulan. Jadi lepas je 10 hari bulan sunyi kan. Sunyi siapa sunyi? Tak ada dia macam tak update lah apa korang, kan. Rasanya confirm ni 10 hari bulan. Sebab apa buatlah video sendiri. Buat video macam mana? Video yang dekat TikTok video tu. Dekat TikTok. Dia semua buat video edit sendiri bagi tahu 10 hari bulan release. Kalinya lepas je sudahlah dah upload. View dah tinggi dah waktu tu. Orang dah komen dah yes. Sekali manager semua call. Confirm ke 10 hari bulan? Jadi dia cakap tak confirm ke bang? Tak pasti lagi. Sebab tu saya fikir tak apalah biar je lah dulu video tu. Kot-kot terkena 10 hari bulan dan juga kan. Sekalinya bincang-bincang tak dapat 17. Lepas tu buat video baru. Kata 17 pula. Tunggu yang video official lah daripada sebab lagu Sayang-Sayang ni dia label Isma dia macam collab dengan Universal Music. Be Good dengan Universal. Oh ya ke? Untuk lagu ni? Untuk lagu ni. Wow. Sebab? Tak tahu sebab apa. Sebab tak pasti sebab apa. Oh ya? Tapi biasanya sepi pun macam tu juga. Okay. Sepanjang buat casting tu ramai kan perempuan datang? Tak ramai sebenarnya. Ramai yang join dalam 40 lebih. Ramai tu. So nak pilih berapa orang? 2 orang watak kan tu? Pilih tak lah. Seorang je sebenarnya. Seorang je. Lepas tu kita orang tapis tengok balik yang tapis dalam top 7 lah. Top 7 ajak diorang datang kat office buat casting. Itu pun datang dalam 4 orang 5 orang. Ciri yang Isma nak apa dia? Sebenarnya ada rupa sikit lah. Ada rupa bertudung manis-manis sikit tu je. Lepas tu pandai berlakon lah. Tapi bila fikir-fikir balik gempak juga sampai ada casting. Itulah first time pun. Itulah pasal nak kalau fikir-fikir kalau Isma sendirilah kan. Fikir-fikir ambil je tak perlu kawan. Ambil je lah mana-mana siapa-siapa kan. Tak payah nak casting bagai. Tapi itulah mungkin ada pihak daripada label nampak macam lagu ni boleh pergi jauh. Dan kita orang pun tak pernah nak buat casting-casting ni. Cubalah. Jadi semua berjalan dengan lancar. Dah dapat dah. Ke topik yang seterusnya sebab memandangkan Isma Sani ni dia punya lagu-lagu dia lagu jiwang.
lagu cinta yang Fras. betul. Dia first lagi kita tengok dia punya lagu single Derita tu kan 30 juta sampai sekarang orang tengok. Dia punya vibe, dia punya perasaan bila orang dengar tu masuk ke hati walaupun orang tu dengar first time kan. Lepas tu Derita, perjalanan lagu Isma Derita, kemudian Derita, kembali, sepi, pergi jauh, kamu dan dia, sayang. So semua sekali 6 6 kan? Derita kali 6. Okey. Secara eksklusif dekat Borak Sini Habis Sini pendedahan semua orang ramai yang tertanya-tanya kan, macam mana Isma Sani ni ambil idea dapat lagu Derita kan, sebab dia punya kemahiran dia. Isma Sani ni dia berkebolehan buat lirik dia dia berbeza dengan lagu-lagu yang lain yang kita dengar sebelum ni lah kan, yang ada dekat pasaran sekarang ni lah. Sama okey, dia kata sama tapi kita punya persepsi lain. Okey, dia macam lirik dia ke arah macam hati tu terlampau, kalau orang kata kan macam gelas kan yang kena hempap dekat lantai berderai tau. Macam tu sekali kan. Kadang-kadang orang yang mengalami dia yang tahulah kan. Orang yang alami bila dengar lagu ni macam lagu ni macam betul-betul masuk dalam diri aku tau. Macam faham-faham je. Tapi kita tak tahu lagi dari sudut pemahaman Isma Sani kan. Mungkin inilah pendedahan yang kita nak buat secara eksklusif lah. And setiap orang ada perasaan cinta tu kan. Cinta yang terbit daripada hati kan. So ini kisah yang akan disampaikan Isma Sani. Jangan ketawa. Okey, kita mulakan kisah cinta. Pernah bercinta kan? Pernah bercinta. Okey, cinta pertama. Cinta monyet ke apa? Cinta. Kita bagi peluang 10 minit untuk bercerita pasal cinta je. Okey, untuk cinta monyet rasanya waktu sekolah menengah. Sekolah menengah. Monyet pun 5 tahun juga. Monyet Isma. Okey, tingkatan berapa masa tu? Waktu tu form 2. Form 2 maksudnya dah. SPM kau dah bercinta lagi lah dengan orang tu. SPM masih bercinta. Lepas tu dia terpaksa pindah Pulau Pinang. Pindah Penang. Saya kat Selangor. Dia macam jauh kan. Perempuan ni dia macam tak boleh tau. Tak nak salahkan diri sendiri pula. Perempuan ni macam tak boleh nak berjauhan, nak kena selalu ada. Jadi dia carilah orang baru kat sana. Jadi Isma kat sini, Isma study dekat PSIS. Dia pun Isma politeknik, dia pun politeknik waktu tu. Jadi dia cari kat situ, Isma tak cari lah. Dia nak dijadikan ceritanya kenapa Isma boleh tahu dia ada orang lain. Waktu tu awal lagi bulan puasa dah. Dalam 2 minggu puasa tu bergaduh besar lah, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu okey balik. Dah okey. Waktu tu dia block Isma dekat IG. Jadi lama juga dia tak unblock. Lepas tu dia buat story lah. Rasanya story ke posting lah. Story gambar lelaki tapi tak ada tanpa kepala lah. Tak nampak kepala. Gambar lelaki. Lepas tu ada kawan saya yang follow dia screenshot bagi kat saya. Dia kata, "Ma, ni bukan kau kan?" Waktu tu lah saya terus bagi screenshot kat situ. Dah ada yang baru ke? Kalau dah ada baru tak apa, kita stop lah sampai sini lah. Jadi macam tu lah Isma pergi kelas dengan rasa sedih. Sampai lecturer kat depan cakap macam tembus tau. Rasa macam tembus je. Memikirkan. Yelah, bercinta dah lama kan? Ya, 5 tahun. Sayang lah. Tapi nak buat macam yang mana? jadi sayang-sayang tu. Itu tak. Yang tu ke? Yang perempuan tu ke? Yang Isma cakap dia dah kahwin dah sekarang? Sebenarnya Isma ada 2 ex. Okay. Panjang lagi cerita guys. Macam
Panjang lagi ceritanya. Okey. Dia sebenarnya kalau orang kata 2X ala sikitnya. 2X panjang perjalanan tu panjang tau. Okey. Okey. Sebenarnya dua-dua dah kahwin dah. Okey. Jadi dekat dah putus dah itu dah tutup. Oh, stok Terus Dah Putus Isma sekarang stok Masih lagi stok lah XX ni. tak adalah. Okey. Tak adalah stok. Tahu dari Cuma mana? Dia Ke memang boleh berkawan ada kawan. Oh, ada kawan daripada kawan lah. Bagi tahu. Kadang-kadang Isma takkan nak chat kan orang dah kahwin. Lepas tu Isma tanya kawan Isma macam mana. Dah ada anak dah seorang. Yang seorang dah kahwin. Isma Jadi- sejenis kalau bila dah break dengan orang tu, bila putus dengan orang tu, Isma akan block dia ke dekat social media ataupun masih lagi berkawan? Tak adalah Isma jenis yang kawan je. Kawan je, boleh macam ex. Boleh move on Boleh move on. Boleh Simple le. Tapi ada cerita. Senang, okey. Ada cerita yang sedih lah nanti. Okey, ini panjang lagi cerita ni. Okey, 10 minit Okey. Okey lah, okey. Episod dia dah berakhir. Maksudnya walaupun tapi kan budak-budak zaman sekarang macam dimatangkan dengan apa aku nak cakap sebab sekolah. Kau sekolah lah bercinta kan? Cikgu tahu aku bercinta. Cikgu tahu. Cikgu tahu, Cikgu kena nasihat je. Cikgu tahu. Gila dah gila cinta sangat ni, cinta monyet ni. Tak kisah. Cakap ya cikgu, tapi cinta juga. Tak mengganggu pelajaran ke? Sebenarnya mengganggu. Pada adik-adik yang tengah tengok sekarang, sebenarnya cinta ni mengganggu anda. Yalah, nak rindu lagi. Rindu pun macam ambil masa kan. Macam kan mencuri, bukan mengambil, dia mencuri masa. Mencuri masa study korang. Yang paling terkesan waktu bergaduh lah. Kalau bergaduh tu saya waktu study, waktu sekolah menengah, bergaduh subjek kimia tembus dinding tu. Tembus macam hilang fokus lah. Ya, jadi semua nak pesan kat luar sana adik-adik janganlah fokus dulu study. Bercinta ni tak bagus pun lah. Awal-awal ni nanti bila dah masuk study lagi banyak lagi cantik sebenarnya. Okey, kemudian Lepas tu dah tutup. dah tutup buku. Buku tu buka buku baru. Cari dekat. Oh, cepat cepat move on Dia cepat tak adalah betul. cepat sangat. Okey, berapa jarak? Dalam 2 bulan je tu aja. 2 bulan bersedih. 2 Ke bulan satu hari je bersedih. Dia mungkin cepat tu. Mungkin sebab jauh. Oh, dia tak dekat depan mata. Jadi semua okey lah. Dia gini. Okay, the reality is aku nak buka cerita dah. Dia macam ni Isma. Bila kau putus dengan orang tu, okay, kau putus, maksudnya kau nak move on. Bila nak move on, kau nak cuba untuk mencari sesuatu yang baru. Tak kira lah minat ke apa kan. Kau carilah sebab untuk melupakan dia tu, kau cari macam minat yang baru, macam benda yang tak membuatkan kau akan teringat kat dia kan. Betul. Nak tak nak, kenalah block dia semua kan. Okey, misal katalah kan, kalau kau tak block, kau akan macam scroll, tiba-tiba tengok dia tengah dating dengan lelaki lain kan. Apa perasaan kau? Kan? Itu maksudnya bila dah putus, kau kena block dia, kau jangan berkawan dengan dia. Masalahnya Isma sekarang ni berkawan. Tak macam mana nak move on macam tu? Untuk ex yang pertama tu, dia block Isma. Aku dah agak dah. Kalau kau tak block, sama ada kau tak block, dia yang akan block. Tu yang membuat dia macam iyalah kan. Dia pun macam insecure juga tu, macam kena cari boyfriend baru ni cepat-cepat kan. Dia pun kan. Jadi dia block Isma sampai sekarang tau. Sampai sekarang. Jadi Isma dapat tahu daripada kawan-kawan Isma je lah. Dia tanya dia macam mana ni lah. Dia okey je mah, bahagia je. Dah ada anak dah pun. Okay. So, buka buku baru, cari dekat ni lah, masa dekat Politeknik. Okay. Bahagian apa ni? Electronic Engineering. Oh, engineering. Wow. Sebab katanya Isma pun macam aku ni borak-borak pun macam campur gaul random Sebab sebelum ni Isma cakap macam tak sangka jadi penyanyi kan. So sepatutnya jadi engineering lah sekarang ni. Engineer lah. Kalau tapi terjerumus nak buat macam mana kan. Okay, teruskan cerita dia. Tu cerita dia waktu first time Isma kenal perempuan ni.
Yang ex kedua ni lah. Waktu tu dia dekat laluan nak ke kafe. Dia ada panggil susul gajah. Susul gajah ni apa? Dia laluan lah kaki lima macam tu kan. Okay. Jadi waktu tu Isma dengan budak kelas Isma, lelaki ada, perempuan ada. Jalan lah nak pergi keluar. Pergi depan Politeknik tu ada kedai makan. Jadi Isma nampak lah perempuan ni tengah main rollerblade. Oh. Tengah main rollerblade. Dia tegur kawan Isma perempuan. Dia tanya, nak pergi mana? Dia kata, nak pergi depan. Lepas tu Isma macam, air manis juga dia ni kan. Jadi Isma tanya kat kawan Isma, tu siapa? Lepas tu dia bagi tahu, tu sikit-sikit kan. Single ke? Single lagi dia. Waktu tu juga Isma macam, bukan waktu tu lah. Tak, Isma bukan jenis yang minta terusnya tu. Bila Isma bagi tahu, Isma minta tolong kat kawan perempuan Isma tu. Kena-kena kan aku kan. Dia jadi postman lah? Dia ni bila kita orang bertembung je, jadi dia tahulah. Perempuan tu tahulah Isma minat kat dia. Jadi berkawan-kawan, kita orang satu jabatan. Isma JKE, dia pun JKE. Cuma kelas je lain. Jadi ada satu group yang rasanya satu group yang ada number kot. Macam semua JKE ada kat dalam group tu. Jadi masuklah, scroll cari saja cari kan. Nak tengok rupa-rupa JKE ni macam mana. So, terjumpa dia, nombor dia kan. Dia nama apa? Dia nama apa nak reveal? Alah, orang tu dah kahwin, tak apa. Okay. Mungkin dia dah mendengar sekarang ni. Nama panggilan dia Cha lah. Cha. Okay. Jadi Isma lupa lah start dia macam mana chat. Tapi Isma rasa Isma chat dulu. Chat, kenal. Kenal. Tak lama pun. Kita orang 8 bulan macam tu je. 8 bulan Yang first kata cinta monyet tu pun 5 tahun. Lagi lama cinta monyet tu dia yang betul. Okay. Jadi 8 bulan dia curang. Uish, dua-dua curang tu. Yeah. Perempuan macam tu Tapi tak pasti. Ada je. Tapi ada nasib je. kau lah Isma. Mungkin dekat circle Isma lah macam tu. Jadi curang je tak apa bang. Okay. Dia curang dengan kawan baik saya. Ini macam ada kena-mengena dengan lagu Sayang-Sayang ni. Dia sebenarnya dia ada berkait dengan derita. Sebenarnya lagu derita tu bukan cerita Isma, cerita kawan baik Isma. Oh, ya ke? Dia macam kawan, memang kawan baik lah. Jalan cerita dia sama juga macam Isma. Isma kena dulu baru dia kena. Oh, ni photostat dia sebab dia dah macam sahabat gila dah. Kau ambil bagi dia. Derita tu cerita dia, tapi jalan cerita sama je. Dia kena curang dengan kawan baik juga. Jadi kawan baik Isma, kawan baik satu kelas, bukan satu kelas, satu bilik. Lepas tu Isma duduk kat asrama lah, Kamsis. Sebilik. Bayangkan hari-hari bila dah putus, kau kena tengok laki ni yang rembat awik kau. Jadi macam mana kau hidup dengan kantoi macam dia tu waktu ada satu malam tu, malam pesta macam mana, pesta budi pesta aku. Gosh. Aku ingat ke pesta muda-mudi ke apa? Pesta budi. Okay. Dekat kafe Isma ada buat perform lah. Okay. Itu first time Isma perform. Maksudnya jadi penyanyi lah. Waktu tu tak fikir lagi, tak fikir. Tapi kira penyanyi dekat sekolah. 3 orang. Waktu tu belum tahu lagi dia curang macam ni. Dia macam mana dia curang lah. Okay. 3 orang. Saya, kawan baik saya tu yang rembat tadi. Lagi seorang kawan saya biasalah. Jadi kita perform sama-sama. Kawan baik. Ingat lagi lagu apa? Lagu waktu KRU. tu lagu Hello Saini. Uish, Hello Saini. Haram ke hajat? Hajat baru lagi ni. baru lah.
Waktu tu 2000 2000 Study 2018 sebenarnya. Oh. 2008 sebelum 2017 kot. Isma Lagu jadi tu. penyanyi 2019 18. Hmm. Oh, okey. Okey. Jadi Teruskan. perform sama-sama Isma nyanyi lah. Perform. Yang ex Isma ni, dia rekod kawan Isma. Tak rekod Isma pun. Oh, dia boleh crop Dia Dia macam rekod buat story kawan Isma pelik kan. Apa salah kan? Boyfriend kau kot tengah perform sebelah je. Kau tak rekod pun. Lepas tu dah habis dah malam pesta tu. Isma ni pergi kat dia sebab dia orang satu kelas. Isma beza kelas. Dia macam bergurau senda depan Isma kan. Happy berdua sampai kawan Isma kata, "Mak, kau tengok ni. Awek engkau ni kacau-kacau aku." Dia macam tu kan. Jadi Isma diam je. Lepas tu Isma balik terus. masa tu ada tak terlintas benda akan berlaku? Tak terfikir. Tak terfikir pun. Tapi ada orang, ada je yang bagi tahu macam Isma jenis yang selagi Isma Selagi tak ada Isma nampak percaya. Tak dapat tak nampak depan muka mata kan. Tak nampak depan mata. Jadi Isma balik Kamsis, baring, matikan data, off data. Tengah malam baru buka. Chat masuk banyak kan daripada Isma chat pujuk Dia kita merajuk ke tanya mana? kenapa. Merajuk lah. Macam Ismail merajuk lah. Dia merajuk lah tentu. Dia gini kalau merajuk putuskan ni lah hubungan dengan semua orang jadi, melalui sosial media apa semua tak nak diganggu lah. So betul. tutup data Tutup data. Isma pagi tu selang berapa lama buka balik? Dia tengah malam lah. Tengah malam lah buka balik balik dalam pukul 3 macam tu. Isma tengok balik tapi Isma tak reply. Bangun je esok pagi, member ingat Isma ni bangun lambat lah agaknya. Mau bangun awal lah. Bangun awal dia orang tengah OTP. OTP apa? On the phone. On the phone. Tengah calling lah. Tengah calling. Dengar lah dia. Kita orang kan sebilik. Sebilik. Ni macam katil saya, ni katil dia. Maksudnya Isma masa tu tidur tapi buat tidur. Baru bangun macam senyap je lah, tak ada lah bising-bising main phone kan. Jadi dia tengah OTP sembang-sembang, nanti kau datang Johor ni lah ni. Lepas tu saya dengar dia kata, ni kalau Isma tahu ni mesti dia jealous. Siapa Isma kan? Mesti dia jealous. Tu Isma buka phone. Isma call Isma. Lepas tu another call. Dia keluar kan tulisan another call. Confirm dia orang OTP ni. Lepas tu Isma check dia tiba-tiba stop. Dia orang stop OTP. Dia check tu putus. Masa chat tu apa dia yang isi dia? Apa korang gaduh ke apa? Bergaduh lah. Dia tak ada bergaduh. Isma ni jenis yang malas nak bergaduh tau. Pasal cerita-cerita ni semua malas bergaduh. Dia macam Isma nak minta dia jujur je. Dia tak jujur tu yang jadi drag berhari-hari tu. Sampai tergantung tak ada jawapan. Isma tak ada masalah pun kalau perempuan tu cakap okay dah ada orang lain. Kita tak ada masalah. Isma bukan jenis yang tolonglah janganlah. Isma bukan yang jenis yang merayu-merayu ni. Isma nak jujur cukup. Lepas tu nak buat apa buatlah. Jadi dia kata Isma ni tuduh dia lah apalah sampai bayar hari. Lepas tu dia nak habis dah. Nak balik lah. Waktu tu hujung-hujung Sem lah. Jadi nak balik. Putus waktu tu. Dia kata dia nak ajak jumpa. Dia macam ni drama Hindustan jugalah. Dia nak ajak jumpa. Dia nak jumpa sempat lagi. Belakang Kamsis kan. Dia belakang Kamsis tu ada pondok. Pondok di situ. Jadi duduk berdua orang. Dia duduk belah sana, saya duduk belah sini. Okay. Isma dengan ni kan macam macho cakap nak apa jumpa kan. Nak apa jumpa dia kata lah dia dengan kawan tu tak ada apa-apa pun tu kan. Dah lari. Tapi dah mata panas ni kan. So kita orang ada satu gambar dulu kan. Satu gambar Polaroid kan. Polaroid Ada gambar berdua kan.
Dia dah explain banyak-banyak. Ismail senyap. Senyap. Tahan ni. Tapi tahan. Senyap. Lepas tu senyap lama. Dalam berapa minit lah. Senyap. Tak tu Ismail keluarkan gambar tu. Ismail letak kat tepi dia. Lepas tu Ismail belah. Ismail nak masuk ni lah. Lepas tu dia panggil. Dia macam dah main Hindustan dah. Dia boleh gelak Dia dah bertakut-takut mata tu. Waktu tu tak kelakar lah. Bila dia cerita balik kelakar. Kelakar kita ingat balik kan. Dia dah bertakut-takut. Masa dia kata jangan sampai macam ni kan. Dia kata dia tak nak putus apa. Ismail bila dah jadi benda tu Ismail malas lah nak fikir dah. Putus je lah kan. Putus naik SAM. Betul. Betul, memang betul dia orang bercinta. Dia boleh cakap kan. Dia boleh cakap saya dengan dia tak ada apa-apa kan. Dia tak nak mengaku naik SAM. Dia tiba-tiba kata dah bercinta dah. Member lain peli-peli lah. Tak lama tu kawan saya tu yang kena pula. Yang mana? Yang derita tu, cerita derita tu. Dia pula yang kena kau. Dia kena curang pula. Yang dia kena saya kata sahabat tadi. Yang berdasarkan tapi dengan perempuan lain lah. Dengan perempuan lain lah. Kawan-kawan juga tu. Dia budak-budak JKE bercinta dalam golongan JKE dia. Kita orang ni. Jadi dia pula kena curang. Sama juga. Yang sama. Terhasil lah lagu derita. Waktu-waktu lagu derita tu viral. Okay. Nyanyi sikit cerita macam mana? Okay. Kau katakan sayang, tapi ku terluka. Lagu tu lah. Lagu derita tu kan. Okay. Viral. Itu betul. Lagu tu betul-betul macam kisah benar korang right? Dia lebih kurang sebenarnya waktu sebelum-sebelum ni media tanya lagu siapa. Tak ngaku pun. Tak mengaku Kisah benar kisah benar kita orang lah. Macam kita orang kisah Ismail lah sebenarnya. Kena. Sebenarnya dia tu tak hasil daripada kisah kawan. Tapi jalan cerita sama juga. Korang photostat je. Jadi waktu derita tengah naik-naik viral. Lepas tu Ismail jadi dah sign ni lah. Dengan label Big Music. Waktu tu semacam kesian lah juga dekat Ismail. Sebab orang semua duk mengata dia. Oh ya ke? Siapa orang tu? Netizen budak-budak kawan-kawan korang juga kan. Dia sampai pergi kafe je kan. Rugilah tinggalkan dia. Tengok jadi artis tu. Sampai diorang cakap kuat. Bisa asal lalu rugi. Dia macam kesiannya lah dengan saya rasa macam kesiannya lah. Diorang tak patut cakap macam tu. Yang tu tak apa lagi. Takut dia orang kata tengok ni lagu hasil daripada penderitaan yang kau buat tau. Dia macam pernah sekali dekat kafe kita orang duduk macam dia meja sini, saya meja sini. Ada daripada kelas lain lah dia cakap, "Ui, sanggup berani duduk sebelah-sebelah." Macam tu, sampai macam tu sekali. Macam dia pernah jugalah, kita orang berkawan je lepas putus tu. Tak lama tu memang boleh tak jadi contact. Kawan lah. Memang tak contact. Tapi lama-lama tu so ni sebab Ismail kesian dekat dia kan. Dia tak ada kesian. Tapi jenis macam tu. Tadi kata kesian tadi. Kesian yang tadi sebab kesian tu kena bully. Tapi untuk nak contact balik tu bukan sebab kesian lah. Bukan sebab kesian. Memang saja nak berkawan lah balik. Tak nak lah bermasam muka bila jumpa. So habis cerita dia. Cerita dia habis kat situ. So dua orang bekas kasih. So sampai situ. So tu pun boleh buat lagu tu juga tu. So mana lebih sakit? Cinta monyet yang tadi 5 tahun bertahan sehingga ke hancur juga akhirnya, dengan cinta yang kedua. Mana yang lebih sakit bila putus? Saya rasa yang first tu. First cinta pertama. Kau bukan gelar cinta monyet plus cinta pertama gitu. Cinta pertama ni dia susah sikit lah. Dia sebab move on pun itulah macam Ismail cakap. So sampai sekarang tak ada kasih. Sekarang single lah. Sekarang single. Lepas je lagu. Tak ada ke orang DM? Ada je. Ramai DM. Kenal. Berlambar. So sekarang ni tertutup hati ke macam mana? Dia bukan sebab cerita Ismail kena tinggal tu.
lepas je Isma kena tinggal tu, Isma macam berfikir nak jadi jahat. Oh. Ini Isma kenal. pembalasan dendam ni. Okay, cerita ni memang Isma tak pernah cerita lah. Oh. Dan waktu Derita keluar, lepas tu ada lagu Balas Derita kan, Kembali. Lagu Kembali tu okay, sebenarnya kembali balas. macam mana lagu dia sikit. Ku gapai bintang-bintang yang terang bercahaya, tak ku hirau satu bintang yang terindah. Okay, waktu tu Mana ada baik-baik balas dendam dalam tu? Kat mana? dia tak balas. Dia ada dua. Dia dalam lepas je Derita tu, lepas je Isma kena tinggal tu, Isma ada kenal dua perempuan dalam satu masa. Ini kisah lain pula. Ini kisah lain. Oh, ni kenal je lah tapi tak bercinta kan? Dia dia macam bercinta sebenarnya. Cinta. Bercinta sebenarnya. Tapi dua orang sekaligus. Dua orang. dalam Dua orang satu sekaligus. So dan pilih yang cerita mana? ni tak ada. Okay. Ni Isma tak cerita pernah baru cerita. guys. Episod baru bermula guys. Dan waktu lagu dia ada link lah dengan Kembali ni, lagu Kembali. Dekat media waktu tu Isma fikir Isma tak patut, belum sanggup nak cerita lah benda ni. Sebenarnya lagu Kembali tu itu adalah kisah Isma sendiri. Tapi Isma cakap kat Kembali yang mana yang tadi Lepas Derita Kembali. Lepas cerita kembali. Yang tadi yang nyanyi, yang Isma nyanyi. Okay. Jadi lepas je media-media tanya lagu Kembali ni kisahkan apa, pasal diri sendiri ke? Tak, Isma cakap tak lah, ini cuma khas memang nak balas lagu Derita je. Tapi sebenarnya lagu Kembali ni memang kisah Isma sendiri. Jadi dua perempuan tadi kan, satu lagu Kembali, satu lagi lagu Pergi Jauh. Yang satu lagi ni yang Pergi Jauh ni, dua tu dilancarkan dalam masa terdekat Kembali dengan dulu, Pergi baru Jauh. Pergi Jauh. Okay. Pergi Jauh yang mana? Pergi Jauh yang bagaimana harus aku buang semua. Tapi lagu tu bunyi macam Isma tersakiti sebenarnya. Isma yang sakit hati orang. Lagu Pergi Jauh tu, Isma cerita Pergi Jauh tu dulu. Okay. Sebenarnya dia ada boyfriend. Perempuan tu dia ada boyfriend. Dua-dua ataupun seorang? Seorang tu. Seorang je. Yang untuk lagu Pergi Jauh tu. Okay, dia dah ada boyfriend. Dia ada boyfriend. Kiranya Isma ni perampas ni. Sebab Isma nak pernah merampas. dirampas dulu. Okay, so Jadi, aku rasa macam aku nak rampas pula Isma rasa macam mana perasaan orang yang merampas betul. ni? Saya rasa macam manalah perasaan orang jadi orang ketiga. Jadi Isma pun try lah dekat seorang perempuan ni, junior Isma. Try dah kenal dia jatuh cinta lah kat Isma. Jatuh So cinta. sukses lah. Basil lah benda tu. Okay. Kisah dia menarik sebab apa perasaan kekasih dia yang satu lagi. Maksudnya perempuan tu ada dua kekasih sekarang ni. Dia macam dia ada dua kekasih, tapi dia yang lagi satu tu dia dah goyang lah. Dia goyang lah sebab kehadiran Isma. Waktu Isma masuk dia dah goyang lah. Goyang habis lah. Kau jahat Kau memang jahat. Kau memang jahat masa ni. Waktu tu macam nak berasa jadi dah kenal, dia pun dah shock dah. Isma tinggalkan dia. Ish. Tapi dengan seorang lagi tu dia tak putus. Dia tak putus lagi. Tapi Isma fikir, Kenapa? waktu tu Isma sedar lah, benda ni tak bagus. Tak elok lah. Tak bagus lah nak mainkan hati orang. Jadi Isma pergi dengan. So apa perasaan sebelum dia? putus. Sedih lah. Waktu sedih lah. Sampai kalau boleh dekat poli tu dia ngelak je nak jumpa. Macam nak lalu kan. Lalu satu. Pusing jalan jauh. dia jalan. Isma okay. Dia tak boleh move on guys. Kesian dia guys. Lagi Kalau dia dengar masa ni aku tak tahu. Dia pun dah kahwin lah. Dia dah kahwin juga. Semua kau punya ex. So kiranya yang ni ex kau yang ketiga lah. Itu cuma main. Cuma main. Kita anggap buat ex kau macam tak kau sebenarnya tak jatuh cinta kan kat dia. Saya tak sayang pun dia. Kau nak mempermainkan hati wanita dan jadi bahan eksperimen Aduh, jadi kan dia ada dua perempuan lah. Lagi seorang ni dia ikhlas lah. Dia cintakan Isma ikhlas. Dan Isma bercadang samalah. Nak buat bersama. Balas dendam juga.
Tapi dia ni penyabar. Senang cerita dia ikhlas lah, terima kekurangan apa semua. Dia tahu je Ismail rapat dengan perempuan tu. Tapi dia okey, dia terima je. Jadi ini yang Ismail nak pesan lah dekat orang kat luar sana. Ini bukan nak cakap kekurangan Ismail lah kan. Ini satu keburukan Ismail dalam percintaan lah. Ismail kenal dengan dia sebab niat nak ni permainkan, tapi dia ikhlas dengan Ismail. Dia waktu kita orang kenal, Ismail ni terlalu mencari yang lama tau. Mencari sifat orang. Sifat Itu satu hal juga tu. Kau macam tak boleh move on dengan orang, ataupun yalah kau punya taste mungkin perempuan yang manis-manis kan. Tapi kau macam untuk kekasih aku datang macam aku nak cari kembar dia. Tu ah. Dia dua-dua manis sebenarnya. Yang lama manis, yang tu pun manis. Tapi Ismail terlalu mencari ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang lama dalam diri dia. Contoh? Jadi dia Contoh ciri-ciri dia? Apa contohnya? Contohnya dia menyenangkan lah. Dia macam lawak juga. Macam tu lah. Sejuk mata memandang lah. Sejuk mata memandang. Okay. Tapi Ismail tak jumpa dalam perempuan ni. Jadi Ismail, sebab tu Ismail macam tak nak layan, abaikan dia. Tapi dia masih lagi bertahan. Sejujurnya dia memang baik lah. Dia baik. Dan tak lama tu dia tinggalkan Ismail. Sebab dia dah give up. Dia meninggal. Dia tak ada dekat. Serius lah. Dia dah tak ada. Waktu tu Ismail macam terfikir, dia meninggal sebab apa? Covid? Covid baru lagi Okay, dia sebenarnya meninggal sebab apa? Dia ada penyakit lah. Oh ya ke? Penyakit. Al-Fatihah. Jadi waktu tu lepas dia pernah, dia ada cakap cinta dia dekat Ismail sampai bila-bila kan. Sampai akhir nafas dia kata. Jadi kita Rancis manusia tu. kan. Kita manusia. Ismail pun waktu tu fikir nak permainkan dia. Ismail macam semua orang cakap macam tu. Perempuan-perempuan kenal dengan aku, semua orang cakap macam tu. Jadi Ismail anggap dia sama je lah dengan yang lepas-lepas. Cakap macam tu, cakap bang itu ini. Lepas tu tak lama tu dia dah meninggal. Itulah sebab itulah Ismail rasa itu paling terkesan lah sampai sekarang. Sebab tu Ismail tak cuba nak kenal dengan orang lain, tak cuba nak rapat dengan orang lain. Sebab keburukan Ismail tu lah, Ismail ulang balik. Ismail cari kan, pada awalnya Ismail cari sifat yang pertama tadi, kekasih yang pertama dekat dalam diri perempuan tu. Dan lepas dia tak ada, Ismail cari sifat dia yang baik, yang ikhlas tu dekat diri orang lain. Maksudnya yang orang nak kenal-kenal dengan Ismail, Ismail tak jumpa bertahun-tahun juga lah. Itu Ismail rasa itu salah satu keburukan Ismail. Yang Ismail ni jenis yang senang cerita tak move on lah. Disebabkan satu kisah ni lah. Orang tak tahu lah, family Ismail tak tahu. Tak tahu cerita ni. Tak tahu cerita ni, manager Ismail tak tahu cerita ni. Orang lain pun tak pernah tahu pun cerita ni. Kira ni eksklusif lah. Eksklusif dekat borak sini habis sini. Dia macam lebih kurang, inilah waktunya yang tepat Ismail nak cerita. Dia tak ada, Ismail start macam tu lah. Ismail cari diri dia dekat orang lain. Pendek kata sekarang ni, Ismail sebenarnya tak, macam nak kata move on tu dalam 50-50. Sebab benda tu melekat lagi. Kesan daripada kekasih yang pertama tu. Betul. Okey, ini yang kita bercakap hari ni. Hari ni pula. Sekarang ni lah kita nak borak-borak pasal macam mana nak move on. Cara yang terbaik bagi Ismail lah. Sebenarnya apa cara terbaik untuk kita move on, nak melupakan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita? Sebenarnya kalau nak move on kan, ni sebab move on lah Ismail cerita ni. Sebab Ismail dah move on kan. Sebab at least kita bercerita kat orang, kita luah kat orang, mungkin
beban yang ada dalam diri kita dah hampir betul. mungkin terluahkan ataupun berkurangan lah sikit kan beban tu kan. Bila dah kita luahkan. Okay. Jadi untuk move on ni semua tak ada resepi dia. Tak ada Semua pun resepi ya. tak tahu Tak ada nak cara. ni. Dia tapi korang cari cara orang. Yang kat luar sana kalau nak move on tak tahu. Mungkin ada orang kata kau buatlah macam ni, kau buat busykan diri ni. Kita Cari hobi baru. Kita manusia ni beza-beza. Jadi benda tu kena cari sendiri. Dan sebenarnya ikhlas tu lah lebih penting. Ikhlas Sebelum kita nak move on, kita kena ikhlas lah. Tu je. Macam korang kan, bila bercinta dengan satu sekolah. Okay, bisa kata bercinta bagai nak rak ni. Kemudian putus. Kemudian tu kita tak keluar lagi daripada sekolah tu. Dan dia pun ada dekat situ. Dan bila kata sekolah pun korang kan macam belajar bila belajar sambil pada yang sama hati ataupun jiwa korang tengah dilamun orang kata cinta kan, putus cinta kan, buka mata pergi sekolah jumpa dia. So macam mana nak move on kan? Sampai bila-bila korang tak akan move on. Mungkin yalah, lain orang mungkin lain pengalaman boleh dia. Tu boleh tapi susah. Tapi susah lah. Itu juga kalau bila dah besar-besar mungkin korang akan bercinta dengan satu office, satu tempat kerja lagi teruk. Ada yang macam bercinta bagai nak rak dengan satu office, kemudian break, lepas tu kau tak boleh lupakan dia, kau kena macam salah seorang kena caw daripada office tu. Betul. Macam cinta ni macam apa nak cakap satu benda yang boleh menjahanamkan hidup jugalah kalau kita tak pandai nak handle. Okey, kita kembali kepada sayang-sayang tadi. Okay. Tajuk dia sebenarnya nak pergi ke karma kan. Karma. So sayang-sayang kira dah baik kalau guna karma. Sebab kita ada hukum karma. Tajuk lagu Wings. Okey je. Hukum karma. Tapi kenapa isu dia? Sebab kalau karma kan, satu sebab Isma punya signature, setiap lagu kan macam ada satu perkataan, macam betul. Cerita apa semua. Tapi ada juga kan macam dua perkataan kan. Tapi macam signature. Kemudian karma tu kalau orang nak Google senang. Lagu Karma Isma Sani. Tu macam sayang-sayang mungkin dia akan keluar lagu Alif Aziz ke, sebab sayang-sayang kan macam terlalu ramai betul. penyanyi-penyanyi kita guna tajuk tu. Okay, sebab awal-awal Isma fikir nak letak berbincang dengan manager Isma lah, dengan label Be Good. Nak letak Karma. Tapi bila baca-baca balik komen daripada netizen ni, dia kata dalam Islam tak ada karma-karma, yang ada kifarah. Jadi daripada isu tu berpanjangan, bila dah release nanti, Isma ubah je. Jadi ke tajuk sayang-sayang. Sebab bagi Isma karma tu agak berat juga. Nak pikul lah. Nak pikul. Nanti bila media tanya soalan macam tu, Jam Isma nak jawab. Lebih baik sebab start daripada cakap awal. je lah, karma ada terkandung dalam tapi orang kata lagu best lah lagu ni. Lagu mana? Lagu sayang-sayang. Sebab itulah letak sayang-sayang tu. Sebab bila orang orang akan search sayang-sayang, jangan terlalu sayang. Kan ada kan. Kalau kita search kat Google kan, lagu sayang-sayang mesti ada kat bawah tu. Macam macam kiranya ramai lah. Google dah macam detect. Mudah lah. Ada orang search lagu tu kan. Hari tu memang selalu dijemput ke sekolah-sekolah untuk macam featuring ke ataupun menghiburkan budak-budak sekolah. Just nak hiburkan je. Tapi respon dia bagus juga macam yelah. Macam semua macam enjoy kan. Betul. Macam dulu kan pernah sebelum PKP show tu banyak tiap bulan banyak. Sekarang ni nak aktif balik baru nak start balik. Jadi sekolah-sekolah mungkin disebabkan satu sekolah Isma pergi, lepas tu sekolah-sekolah lain pun macam jemputlah juga. Jadi diorang pun jemput juga Isma. Dalam berapa sekolah? Banyaklah sekolah. Banyak So hari tu pergi sekolah sendiri sekolah lama. Sungai Besar. Sekolah rendah, Sekolah menengah. So dia orang mesti macam
tengoklah juga kan macam IG story dekat Isma punya IG tu. Nampak dia orang pun meriah-meriah, nampak macam menyanyi sama-sama semua kan. Macam budak ni macam, lepas tu kan kita orang punya persepsi macam ni tau, bila penyanyi dijemput ke sekolah kan, dia macam apa nak cakap lepas tu pula korang pula nyanyi lagu cinta macam tu kan. Macam apa yang aku nak cakap, it's like cikgu macam tak ni ke kan, macam tapi mungkin tanggapan orang lain lah kan. Faham. Yang bila sekolah menjemput penyanyi untuk menyanyi, mungkin sebab untuk menghiburkan, ada acara kat situ. Bukannya macam nak menggalakkan dia orang sukakan hiburan apa semua kan. Betul. So apa tanggapan, apa komen daripada Isma sendiri? Isma ada dapat satu komen. Dia kata, buat apa penyanyi datang sekolah kan? Maksud buat apa macam sekolah habiskan duit macam jemput penyanyi. Okey. Macam buat apa panggil penyanyi? Tak ada bagi manfaat apa-apa pun. Bukan nak suruh murid-murid jadi penyanyi ke? Dia macam tu. Tapi itu pendapat dia lah. Bagi Isma mungkin sekolah-sekolah nak bagi hiburan untuk murid-murid. Diorang pun study je. Takkan benda, kalau Isma sendiri pun takkan semua serius je. Waktu tu Isma pernah pergi satu sekolah ni, Isma disuruh buat talk. Buat talk. Isma penyanyi. Tajuk dia apa? Benci dadah. Jadi berapa minit? Dalam 30 minit 30 minit 30 minit. Isma ada post waktu tu lah orang tu macam komen. Waktu tu Isma post yang tangan tu kan. Isma tanya waktu tu, Isma tanya student tu, dia kata girlfriend, Isma tanya girlfriend form berapa, kelas apa. Jadi daripada pertanyaan tu adalah yang komen, pelik-pelik program sekolah sekarang, pelik-pelik pertanyaan program sekolah sekarang. Lepas tu ada yang komen macam tu. Tu diorang tak tahu Isma buat talk pagi sekolah. Kenapa tak record? Ada lepas tu Isma balas balik. Isma buat video posting yang ada je juga. Isma bagi pertanyaan pasal apa yang ada dalam rokok. Bukan itu je. Isma fikir macam benda ni untuk student kan, kita ada tarik tolak dia, gurau senda dia. Jadi untuk takkan nak dapatkan macam budak-budak pun bosan juga kan, tak ada hiburan. Budak-budak zaman sekarang lain tau, dengan dia punya minda dan juga pemikiran dengan budak-budak zaman kita. Zaman Budi dululah kan. Nampak sangat aku tua ni. Zaman aku dulu memang lain dengan budak-budak zaman sekarang. Dari segi kematangan dia, dari cara berfikir dia lain. Jadi apa kat mana tadi? Talk pasal dadah tu. Pasti semua buat talk lah. Buat talk. Okay lah. Sampaikan dekat komen kena study balik lah. Kena study balik. Lepas tu ada orang tanya buat motivasi apa, nak invite macam nak jemput macam mana. Sudah. Sudah daripada penyanyi jadi motivator pula. Jadi tapi itu anggap sebagai pengalaman lah. Kalau komen-komen tu biasalah. Yalah. Macam Ismail cakap kalau makin kita dikenali ni adalah. Betul. Makin ramai lah orang Ismail benci bila kita. dah jadi penyanyi, dia macam artis adalah milik masyarakat dan juga ikon. Orang akan nampak kan, orang akan buka mata, orang akan macam perhatikan ke mana Ismail pergi dan semua kan. Dia Ismail pergi sekolah pun tak adalah datang-datang menyanyi-menyanyi gurau senda. Orang nampak macam saja. menyanyi lah. Ada juga Ismail last kali Ismail bagi tahu fokus study, jangan nak bercinta je, jangan isap rokok, isap vape dekat toilet apa semua. Ismail bagi tahu benda-benda macam tu. Bukan datang-datang Ismail nak hasut orang suruh jadi penyanyi. Tak adalah sampai macam tu. Okay Ismail, mungkin kita ada 8 minit lagi. Mungkin
rangka-rangka promosi yang lepas ni, selepas disiarkan pada hari ni kan, video lirik tu, mungkin akan datang ada tak Isma akan featuring kat mana-mana ataupun perancangan lah untuk mempromosikan lagu Sayang-Sayang? Sebelum ni saya nak tambah satu topik boleh. Apa dia? Isma pendam lama Pendam. lah benda Okey. ni. Pasal kan nama Isma Sani. Isma Sani. Sani tu nama arwah bapa. Okey. Arwah ayah saya lah. Nama penuh dia apa? Nama penuh saya Isma Iqbal bin Abdul Sani. Oh, okey. Jadi Isma bawa nama Isma Sani ni memang dengan harapan kalau Isma berjaya satu hari nanti, nama Sani pun akan berjaya juga. Macam tu lah. Tapi ya kalau untuk Isma, bila dah banyak kali orang bergurau dengan Isma, jadi biasa lah. Tapi Isma nak sarankan kat luar sana lah, jangan Bergurau macam mana? Dia ada yang Isma Sani sana sini, sebab ejaan dia tu SANE. Lepas tu Isma sana sini, lepas tu gurau-gurau macam tu. Jadi Isma nak bagi tahu lah, kalau korang yang nak bercakap kan, nak bergurau ke pasal nama-nama ni, cari tahu dulu apa, cari tahu dulu diri orang tu sebelum kita nak bergurau kan. Kita tak tahu, mungkin Isma okey je sebab Isma faham benda tu. Kawan-kawan yang buat macam tu daripada komen-komen lah. Komen. Kalau kawan-kawan kenal Isma, jadi Isma diorang tahu, sini. diorang tak ada pun nak bergurau benda tu. Jadi yang komen tu lah, macam Isma macam agak terasa juga. Kadang-kadang kalau dah banyak sangat, macam terasa lah, benda tu tak bagus lah. Isma nak pesan kat luar sana, benda ni tolong lah, kita jangan anggap semua nak bergurau je. Kadang kita tak tahu kisah hidup dia orang. Nama macam bapak dia mungkin dah tak ada kan, macam Isma dah tak ada, lepas tu ada ke isu lain ke apa ke, kita tahu. Jadi jangan nak stop lah benda-benda ni. Itu je. Isma seorang yang sensitif jiwa yang sensitif. Isma seorang yang sensitif. Dulu Isma tak macam ni tau, tapi disebabkan lepas je arwah ayah Isma meninggal, waktu tu Isma umur Isma dah jam 4. Umur 8 tahun ni. Dah lama lah. 8 tahun dah sini. 10 tahun 10 tahun lah, dah jam 4. Okey. 10 tahun. Jadi Isma sensitif sebab Isma apa-apa dengan mak tau. Jadi bila dulu arwah ayah yang kerja, mak jadi suri rumah je. Lepas je arwah ayah meninggal, mak kena kerja. Isma orang kampung, duduk kampung. Isma nampak lah penat lelah mak Isma pergi turun bendang, ambil upah, potong padi angin, pergi kutip kangkung, kutip sayur-sayur kan, untuk jual. Lepas tu pergi kutip buah lerai kelapa sawit. Jadi Isma nampak benda tu, kesusahan tu. Waktu tu memang bagi Isma susah. Waktu tu Isma rasa, Isma waktu tu tak, bila hari ni Isma fikir, uish, susah waktu tu. Isma sebab bayangkan dulu Isma cuma makan pergi sekolah, sebelum pergi sekolah, nak pergi sekolah cuma nasi, telur goreng dengan air garam. Pernah makan? Air garam. Kenapa air garam? Air garam tu untuk cecah telur tu. Bagi dia macam kenapa tak letak kicap je? Tak ada, tak mampu. Dia makan. Tapi waktu tu Isma tak terfikir. Tak terfikir waktu tu Isma hidup susah. Sebabkan mak bagi on time makan tu. Pagi ada sarapan, lepas tu balik sekolah, tengah hari makan, malam makan. Sentiasa ada lah makanan, sentiasa tak putus. ada. Jadi tapi sederhana macam yelah, dengan lauk-lauk yang macam tu tak mewah lah. Jadi banyak Isma nampak kesusahan mak tu, jadi Isma jadi sensitif. Lepas tu Isma study poli pun sebab tak nak berjauh dengan mak. Sebab waktu Isma pernah dapat Unicel. Unicel agak jauh lah juga daripada Sungai Besar. Isma beritahu mak. Lepas tu mak happy lah sebab Isma sambung study. Tapi bila Isma masuk bilik, Isma nampak dekat luar mak nangis. Mak nangis sebab Isma tahu dia tak pernah jauh daripada Isma. Berpisah. So sekarang apa-apa pun tinggal dengan dia?
sekarang dah tak ada. Sekarang dah tak sebab mak faham juga. Nak tak nak kena berjauhan. Kadang-kadang ambil je mak. Macam sebulan tu dalam 2 kali ambil mak, suruh duduk dekat dia suruh feel ni. Jadi itu lah. Macam mungkin dari sebab kisah Isma ni jenis sensitif lah. Isma paling pantang orang usik family Isma. Lagi-lagi kalau macam nama tu Nama lah. pun. Nama Isma terasa lah. Terasa sangat. Dia nak kata sangat-sangat kadang-kadang lah. Tapi kebanyakannya akan terasa lah. Betul. Tapi kalau nak ikutkan kan, Isma bukan Isma je kena. Sebelum ni Errol Samah pun pernah datang podcast, dia pun pernah sentuh pasal nama dia. Sebab ada yang cakap kat situ Errol sampah lah. Kan dia Samah kan. Lepas tu Samah kalau dekat Pantai Timur, Samah ni 50 sen. Samah. Oh ya. Samah. So macam Errol 50 sen. Dia pun ada luahkan juga perasaan dia macam tak nak lah orang buat macam tu kat dia kan. Benda ni tu lah tak bagus lah. Lagi satu Isma kan, lepas je arwah ayah meninggal, Isma ada mak je. Jadi apa-apa mak. Adik-adik berapa orang? 9. 9, ramai. Ramai. 9. Isma anak yang keberapa? Bongsu. Jadi sebab tu Isma nampak semua. Isma duduk dengan mak, Isma nampak dia orang mungkin kakak abang-abang dah ada yang study, ada yang bekerja jauh dengan mak. Jadi Isma je yang nampak kejadian tu, apa yang jadi dekat rumah. Penat lelah mak kan, sampai Isma rasa kan sampai sekarang ni kan, kalau kita tak tahu ajal kita kan, sama ada Isma pergi dulu ke mak pergi dulu kan. Tapi dia macam kalau dia fikir kan, dia fikirkan balik, Isma sampai sekarang takkan sanggup kehilangan mak Isma. Macam tu lah. Dia senang cerita, Isma ni tak banyak kawan tau. Isma tak banyak kawan. Jadi dan itu bukan jadi satu masalah. Isma tak kisah pun. Orang nak kawan dengan Isma ke, nak jauh daripada Isma ke, asalkan mak ada. Macam Isma selalu lah, setiap malam macam sebelum tidur Isma terfikir, macam mana kalau mak Isma satu hari nanti tak ada kan. Macam apa yang akan jadi kat Isma. Sebab apa Isma buat sampai sekarang semuanya atas mak ke. Memang hidup nak banggakan mak ke. Waktu dia di awal-awal jadi artis, itu pun atas restu mak. Mula mak tak yakin pun, mak tak bagi pun. Tapi bila lama-lama mak kata kalau rezeki kita kat situ, takkan kita nak tolak kan. Kita terima itu. Isma ada sampai sekarang ni, kuat sampai sekarang ni, semua sebab mak. Umur mak berapa tahun? Isma dah tua dah 70 lah. 70. Kesihatan dia macam mana? Alhamdulillah masih sihat-sihat, tapi sakit-sakit biasa macam lengur-lengur macam tu lah. Okay, masa Isma mula-mula nak cakap kat dia yang Isma nak jadi penyanyi kan, ada tak dia pesan apa-apa ataupun dia macam tak bersetuju dengan niat Isma nak jadi penyanyi? Mak tak ada cakap apa-apa lah. Cuma mak selalu ingatkan jaga batas lah. Tu je lah. Sampai sekarang Isma ingat apa Isma buat, mak kata fikir family, fikir nama family. Sebab tu lah, satu tu juga alasan Isma bawa nama arwah ayah Isma. Disebabkan tu lah. Sebenarnya macam Isma fikir kalau ada nama arwah ayah, Isma takkan berani nak buat macam-macam lah. Sebab kalau Isma macam-macam, rosak nama Isma, rosak nama arwah ayah Isma. Macam tu lebih kurang. Itulah hikmahnya bila kita mengambil nama ayah, letak dekat nama kita supaya macam kita ingat akal kita lah kan. Daripada mana kita berasal. Okey. Nampaknya kita dah
banyak masa, 1 jam 20 minit dah bersama dengan Isma. Mungkin Isma nak bagi tahu sikit lah, macam tadi kita tanya Isma untuk sayang-sayang ni, rangka promosi yang Isma nak buat. Mungkin sebab kita nampak Isma orangnya ceria je dekat social media kan. Social media terutamanya TikTok, dia happy dan apa sebab macam ni memang trademark Memang trademark. Mungkin ada perancangan untuk sayang-sayang ni sebab lagu dia itu pun Isma cakap tadi ada gabungan daripada 2 label. Mana-mana sanggup dia orang ni bergabung untuk orang kata nak menjayakan sayang-sayang ni. Isma pun macam tak tahu kenapa dia orang macam wah beria-ria ni. Mungkin mesti ada something yang dia orang mungkin rancang lah untuk itu. Okay, untuk promotion Isma rasa macam biasa je. Macam sebelum-sebelum ni semua belah. Yang pergi media radio. Radio mungkin. Sekarang radio dah pasang belum lagi. So lepas ni lah hari Jumaat. Lepas hari so Jumaat, mungkin ada lah ni. Okay. Lepas tu dari segi media sosial pula Isma macam tu lah buat konten yang berkait dengan lagu sayang-sayang lah. Itu je lah. So mungkin harapan untuk sayang-sayang ni. Okay, harapan Isma untuk sayang-sayang ni, Isma harap pendengar di luar sana dapat menerima buah tangan dari Isma yang baru ni. Menariknya lagu sayang-sayang ni, ini adalah first time lah Isma buat yang rancak, lagu rancak kan? Dan lagu yang nakal lah, boleh dikatakan nakal lah disebabkan jalan cerita dia. Sebab sebelum ni semua lagu-lagu sayu, mendayu, jiwang, kena tinggal lah. So yang ni rancak dan ada vibe Indonesia situ betul-betul. So irama dia pun macam dari segi muzik pun ada perubahan daripada versi asal. Sebab Isma buat ke ala-ala Indonesia juga. Satu lagi sebab lagu yang tengah viral tu. Dan Isma macam ada satu harapan yang Isma teringin lah macam karya Isma ni nak sampai ke Indonesia. Dia tak meluas tak apa. Tapi paling tidak pun di luar daripada Malaysia, yang paling dekat Indonesia lah kan. Singapura sudah tentu. Tapi ada tak peminat-peminat daripada Indonesia yang komen dekat TikTok ke mana-mana yang diterima? Ada juga, ada orang ada yang komen ingatkan lagu Indonesia. Dia orang cakap. Sebenarnya tapi lagu Malaysia dia kata keren, dia kata. Keren banget. Keren banget. Lepas tu ada juga Isma ada juga fans dekat Indonesia tapi tak ramai itu je. Okay, sebelum kita meninggalkan studio kita, podcast Borak Sini Habis Sini, kita nak bagi peluang lah sedikit orang kata buah tangan daripada Isma untuk menyanyikan lagu ini. Penuh pun tak apalah, secara penuh kat sini. Maksudnya? Penuh lah daripada kan biasa Isma nyanyi sikit. So yang ni kita nak daripada Isma awal lah. Daripada awal lah. Awal sampai chorus. Okay, go. Okay. Katanya ku sakitimu, ya maaf, ku tahu kesalahanku. Dia sakit, kau tak fikir ini cuma dendam teman lama. Kataku sayang padamu, percaya itu silapmu. Kau menangis, aku tersenyum. Dengar ini sayang, pesanan dariku. Sayang, sayang, jangan terlalu sayang pada diriku. Aku tak baik seperti yang kau fikir. Aku dekatimu kerana ingin kau tahu karma akan berbalik. Jika benar perbuatan lebih penting dari kata. Apa kau happy ku pergi tanpa kata, atau balik sama dia teman baikku yang kau sudah tinggal dulu. Okay, itu dia lagu Sayang-Sayang daripada Isma Sani yang dilancarkan pada 17 hari bulan 6 2022. Hari Jumaat. Mungkin Isma nak cakap sesuatu. Lagu ini boleh didengari kat mana? Okay, lagu ni lepas je 17 2006 tu akan ada di semua digital platform. Terutamanya dekat YouTube. Spotify. YouTube ada lirik Lirik video. Lirik. Betul. So
So ada Spotify ada semua. So support, share dan komen. Betul. Komen yang baik-baik Pukul berapa? Nanti sebab. Okay. Okay, thank you Isma sudi datang ke podcast Borak Sini Habis ni. 1.5 jam ni kita borak-borak. Ui, lama gila. So, you guys jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan juga Isma pun ada kan YouTube. Ada Isma Sani. Isma Sani dan khususnya yang nak tengok dia buat konten-konten yang menarik dekat TikTok kan. TikTok ni sekarang ni orang suka kan sebab short video kan. Bolehlah follow dekat TikTok Isma Sani juga. Isma Sani, ISMASANE. Macam IG pun sama. IG pun sama. Twitter pun sama. Semua sama. Sama lah. Thank you Isma. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum. bye. Jumpa lagi podcast Borak Sini mengundur diri. Bye-bye. This is how we do this.